Okey. Baiklah. Besar gambar saya kat depan. Sebesar orangnya di sini. Dalam pun penuh. Okey, sekali-sekali dia bagi peluang, itu frame terus. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini. Dan siapa kawan Facebook saya? Tu dia betul-betul anak murid yang taat. Okey, baiklah. Kepada yang belum jadi rakan Facebook saya, nak kawan boleh Facebook saya Nora Markom. Kepada yang lelaki, PM saya dulu. Ya, bagi tahu saya peserta bengkel Mondeno. Sebab kalau tak ada PM begitu, saya ambil masa lambat sikit nak menerima. Ya. Kepada perempuan selalu kalau saya nampak dia lebih kurang banyak dia punya kawan-kawan tu, saya akan terimalah. Okey, baiklah. Saya Nora binti Markom. Saya berpengalaman mengajar bahasa Melayu lebih 2 dekad. Saya mengajar bahasa Melayu sejak tahun 1999. Jadi kalau sejak tahun 1999 sampai sekarang, umur saya lebih kurang 45 tahun tahun ni. Belum lagi hari lahir saya pada 13 September. Jadi faham-faham lah ya. Okey, jadi sebenarnya kita semua tahu bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, betul? Tapi sebelum tu, siapa yang merasa siapa yang rasa tata bahasa Melayu sesuatu yang susah? Oh, semua tak rasa susah. Beberapa orang saja, alhamdulillah. Okey. Jadi maksudnya saya rasa semua dah tentulah namanya penulis. Jadi kemungkinan besar tak rasa benda tu sukar, ya. Jadi lebih mudah tugas saya hari ini. Saya hanya ingin berkongsi sebenarnya. Saya bukan nak mengajar. Saya nak berkongsi. Cuma apabila saya dah pegang mikrofon dan saya bertugas sebagai guru tata bahasa, cikgu tata bahasa di sini, kadang-kadang perangai pelik saya sebagai cikgu tu akan keluar. Jadi tukarkanlah diri masing-masing, tiun kat kepala, ya saya sedang dalam kelas tata bahasa. Jadi apa saja yang cikgu cakap, dengar sajalah. Ya? Baiklah. Jadi ada rumutan yang kata kenapa bahasa Melayu kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu, kenapa kadang bertukar dan kadang-kadang macam dulu lain, sekarang lain. Okey, sebenarnya rumus tata bahasa tidak berubah. Yang berubah hanyalah sistem ejaan. Ada sedikit perubahan sahaja sistem ejaan kerana untuk diselaraskan supaya mudah untuk difahami oleh penutur bukan natif. Maksudnya yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ataupun ketiga. Okey. Kita biasa dengar cogan kata ni. Bahasa jiwa bangsa. Okey. Kita biasa dengar. Tahu tak sejarah bermulanya slogan bahasa jiwa bangsa? Siapa yang boleh kongsi dengan saya? Sejak bila ni bahasa jiwa bangsa? Sejak bila bahasa jiwa bangsa diperkenalkan? Ada sesiapa nak cuba? 1985. Ya Allah. Okey. Dalam kelas jangan takut buat salah. Cikgu selalu cakap, yang saya cakap dekat kelas saya, biar nampak bodoh sekali. Jangan bodoh selama-lamanya. 1970. Sikit lagi nak betul. Okey, sebenarnya tapi tak apa. Walaupun tersilap, cikgu bagi juga hadiah. Nah, hadiah kena jawab angkat tangan. Cikgu macam tu lah. Betul ke tak betul mesti beri penghargaan kepada murid. Murid memang macam tu. Dia tak kisah asalkan dapat. Kecil, gula-gula boleh suka. Okey, baiklah.
Sebenarnya bahasa jiwa bangsa ni ia termaktub semasa Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Okey. Jadi kita lihat dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia ada dinyatakan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis faham apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang. Jadi perkara 152 kepada yang tak ingat, tapi pada saya sebagai penulis kena ingat, benam dalam fikiran, beritahu kepada anak-anak kita, perkara 152 ialah satu akta yang mengatakan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Dan apabila bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, sebenarnya identiti nasional, bukan milik orang Melayu sahaja. Semua rakyat Malaysia yang bergelar warga negara Malaysia perlu tahu bercakap bahasa Melayu. Okey? Jadi walau apa pun berlaku, bahasa Melayu termaktub dalam perlembagaan dan merupakan identiti nasional. Jadi kepada mana-mana pihak yang terlupa, kita ingatkan. Tak salah kita lupakan, manusia terlupa. Tapi kadang-kadang ada yang buat lupa. Okey, saya cuma nak berkongsi satu cerita, cerita peribadi sebenarnya. Okey, tapi saya rasa wajar untuk kita kongsikan dengan halayak pelajar dewasa. Okey, suami saya bukan orang Malaysia. Tetapi sebaik saja suami saya mendapat warga negara Malaysia pada tahun 2012, setelah pelbagai cerita, pelbagai halangan, kalau boleh ada air mata darah keluar, air mata darah saya akan keluar. Perkara pertama yang suami saya sebut pada saya selepas ambil surat kewarganegaraan tu ialah saya nak ambil SPM Bahasa Melayu. Lepas tu saya tanya, kenapa bang? Kenapa you nak ambil SPM? Sebab you dah ada kerja. Saya cakap you pula. Cikgu PM cakap you macam mana kan? Okey, kenapa you nak ambil? Okey, you dah ada kerja. So nak buat apa? Sekarang saya warga negara Malaysia. Saya akan pastikan saya dapat kredit dalam bahasa Melayu macam rakyat Malaysia yang lain. Dan suami saya dalam kesibukan dia bekerja sebagai pensyarah, dia ambil cuti 1 minggu untuk dia ulang kaji bahasa Melayu SPM. Dan tugas saya, dia kata tunjukkan dia apa yang penting untuk lulus dan dapat kredit dalam SPM. Saya beri dia satu buku rujukan bahasa Melayu dan saya berikan tajuk-tajuk penting yang saya agak-agak akan keluar. Saya ajar balik cerpen apa semua tu, tapi saya tak ajar detail lah. Saya ajar benda-benda yang penting saja. Saya fokuskan dia tentang rumusan, karangan dan juga tata bahasa. Okey? Dan alhamdulillah bila dia ambil periksa dan bila keputusan keluar, dia dapat C5 kredit. Okey? Jadi saya nak kata suami saya yang tak tahu cakap Melayu, yang cakap Melayu tonggong langgang, yang mana kawan-kawan kenal pun tahulah sampai sekarang accent dia tak hilang. Oh ya, suami saya Rohingya. Ya. Suami saya bangsa Rohingya. Okey? Jadi dia boleh ambil peperiksaan SPM dan dia boleh bercakap bahasa Melayu tapi ada slang dia. Okey, dan dia dapat kredit dalam SPM. Jadi saya macam kadang-kadang saya ketuk kepala sendiri macam mana anak Malaysia yang lahir di Malaysia tapi tak boleh lulus dalam SPM Bahasa Melayu. Tu yang kadang saya rasa sebagai cikgu tu, kadang saya rasa geram, apa tu salah saya? Apa lagi yang kurang yang saya ajar? Cuma lepas dapat keputusan, lepas exam, lepas periksa, suami saya ada tanya saya satu aspek tata bahasa. Saya tak ajar dia cakap ajuk, cakap pindah. Tapi waktu dia ambil ke periksa, bahagian tu keluar. Dan dia kata ada satu soalan tata bahasa dia tak dapat jawab. Dia kata dia tak faham apa dia cakap ajuk, cakap pindah. Kemudian saya terangkan. Lepas tu dia kata, kenapa you tak ajar saya? Kalau you ajar, I mesti tahu dapat jawab. Dia kata. Okey. Jadi saya bagi yang agak-agak dah keluar sebab cakap ajuk, cakap pindah dah keluar tahun lepas. Jadi saya rasa tak akan keluar lah. Jadi saya pula yang kena marah. Tapi nasib baik dapat kredit. Jadi saya lega sikit lah. Okey. Tapi memang
Memang dia berkurung seminggu dalam bilik, dan kalau ada yang dia tak jelas, dia akan minta saya tanda dan saya akan terangkan. Jadi sebenarnya semangat dan kemahuan akan membolehkan apa-apa sahaja berlaku. Begitu juga kita sebagai penulis. Kalau kita rasa selalu buat kesilapan dalam tata bahasa, selalu buat kesilapan dalam penulisan, sebenarnya itu berdasarkan kemahuan dan azam kita. Sebenarnya dia lebih kurang macam ni lah tata bahasa konsep dia. Dia macam kalau kita pandu kereta. Adakah apabila kita dah mahir memandu kereta, kita akan nak fikir lagi mana gear, mana nak tekan brake, mana nak tekan nak pusing. Kalau tiba-tiba nak pusing ke kanan, kita bagi signal, semua tu dah automatik kan? Okay, dalam psikologi kita panggil automaticity, benda yang secara automatik berlaku. Sama juga macam tata bahasa. Kalau kita dah biasa menggunakan tata bahasa mengikut rumus yang betul, kita akan rasa bersalah kalau nampak sesuatu yang tak betul. Dan kita akan automatik tulis dengan cara yang betul. Jadi, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, kita tengok kataan di depan. Jadi, tanggungjawab siapa? Mana satu ejaan yang betul? Tanggungjawab ataupun tanggungjawab? Yang atas betul, yang bawah tak betul. Tapi sebenarnya asal daripada yang bawah. Tetapi ada 15 kata majmuk yang telah diterima di-adjust sebagai satu perkataan, antaranya tanggungjawab. Okey? Baiklah. Jadi, dah sedia dah untuk kita belajar sama-sama? Okey, semua orang dah dibekalkan dengan buku masing-masing. Kalau ada soalan boleh terus tanya jawab. Kita dalam sesi perkongsian, jadi santai-santai. Jadi jangan rasa tension, jangan rasa tertekan. Cikgu nak tanya soalan, macam takut salah. Jangan risau, jangan takut salah. Okey, kita akan mulakan. Okey, semua orang ada buku yang sama. Seperti yang dimaklumkan oleh pengacara tadi, seandainya tak berminat untuk menggunakan buku tersebut, jangan conteng, pulangkan semula. Tapi boleh selak-selak, tak ada masalah. Ya? Okey, jadi kita lihat. Okey. Cuba kita lihat bahagian muka surat 3 yang ada muka saya tu. Peringatan untuk kita bersama-sama. Ya, anda penulis. Jangan malu untuk mengaku diri sebagai penulis. Jika bukan anda yang menggunakan bahasa Melayu secara betul tata bahasanya, siapa lagi? Sebenarnya, melalui penulisan, banyak pahala yang dapat diraih. Kita menggunakan tata bahasa yang betul, secara tidak langsung, orang yang membaca tahu perkataan yang betul, tahu penggunaan tata bahasa yang betul, sebenarnya rakan-rakan penulis dah memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kenapa kita nak lepaskan peluang untuk memberi manfaat? Kerana itulah saya berada dalam Akademi Moderno. Sebab saya tak tahu umur saya sampai bila. Dan tak balik ini meninggal dunia. Kita tak tahu berapa banyak amal ibadat kita. Mungkin penulisan kita yang sedikit, mungkin hanya sebaris ayat, dapat memberi kesan kepada orang lain, memberi manfaat dan menyentik hati orang lain. Jadi, kita betulkan niat. Sebenarnya belajar tata bahasa bukan sia-sia. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Okey, dah sedia? Okey, jadi apa yang kita nak lihat sekarang? Kita akan lihat sama-sama ya buku ni. Okey.
Dalam bahasa Melayu, secara asasnya ada dua aspek unsur tata bahasa, iaitu morfologi dan sintaksis. Kalau morfologi berkaitan perkataan, manakala sintaksis berkaitan ayat. Okey. Pada muka surat seterusnya, apabila morfologi, inilah yang kita lihat tentang golongan kata dan juga bentuk kata. Jadi dalam bahasa Melayu ada golongan kata. Jadi mana-mana yang terlupa ni kira sesi ulang kaji jugalah kan. Balik nanti tak adalah nak agak-agak nak ajar anak. Okey, jadi golongan kata, ada kata nama, ada kata kerja, ada kata adjektif, ada kata tugas. Jadi kalau nama, berkaitan nama lah. Ada nama am, ada nama khas. Kalau kata kerja, nanti ada kata kerja transitif, kata kerja tak transitif. Kemudian kata adjektif berkaitan sifat. Dan kata tugas ni banyak sikit. Okey, nanti kita akan lihat apa dia kata tugas. Seterusnya, bila bentuk kata. Bentuk kata ada kata tunggal. Okey, kata tunggal. Dan ada kata terbitan daripada tunggal, dia boleh jadi terbitan apabila kita beri ibuhan. Dan seterusnya ada kata ganda apabila kita ulang perkataan tersebut. Dan kata ganda, indikator dia ada tanda sempak. Dan seterusnya kata majmuk. Kata majmuk ni dia macam ni. Dua perkataan dia lain-lain maksud, tapi apabila digabungkan dia membawa maksud yang lain. Okey? Itu maksud dia. Kita pergi kepada ni contoh dia. Saya rasa kata nama, kata kerja, kata adjektif tak ada masalah. Sekarang kita pergi kepada yang keempat, kata tugas. Kata tugas ada sendi nama, ada kata hubung, ada kata seru, kata tanya dan banyak lagi. Dekat situ boleh baca sendiri nanti ya. Dan okey, jadi maksudnya golongan kata dalam bahasa Melayu empat ini sajalah. Ya. Jadi selain daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif, semua kata tugas. Okey, kita terus pergi kepada aktiviti yang pertama. Tentukan golongan kata bagi setiap perkataan, sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata tugas. Okey, kita cuba buat sikit. Cuba dahulu. Okey, dah siap? Kita cuba yang saya tunjuk dekat skrin saja. Itu saja. Okey? Mari kita cuba sama-sama. Okey, yang pertama. Nama am. Baik, kata nama, betul. Cikgu nak pergi masuk kelas ni. Okey, yang kedua. Kata tugas, betul. Yang ketiga. Kata adjektif, pantas, betul. Menunjukkan sifat pantas. Seterusnya, yang keempat. Satu, kata nama. Pejabat kata nama. Betul, pejabat kata nama. Yang kelima, kekuatan. Kekuatan, kata nama. Siapa kata kata nama? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi lah, jangan macam ni. Angkat tangan, nak tengok. Siapa kata kata adjektif?
Kekuatan kata nama. Tanya, tepukan untuk kawan-kawan. Okey, kenapa? Kata nama. Kenapa? Kuat kata adjektif. Tetapi apabila menerima imbuhan ke-an, dia jadi kata nama. Ini dia punya tip. Bukan tips. Tip. Ya, bagi tahu ke anak-anak. Tip bukan TIPS. Saya nampak banyak poster tips. Apa benda tips? Tips tu bahasa Inggeris. Tip. Ya. Baiklah, seterusnya. Yang keenam. Kata nama. Seterusnya, yang ketujuh. Meja. Kata nama. Meja, kata nama. Betul. Yang ke-8. Belajar. Kerja. Kata kerja, betul. Ke-9. Tersenyum. Siapa nak cuba? 9. Tersenyum. Tersenyum. Cikgu Nora tersenyum. Adjektif. Kata kerja. Kata kerja, betul. Okey, seterusnya 21. Amat. Amat kata apa? Amat. Ya, Nenek. Amat. Tugas. Kata tugas, betul. Malaysia. Kata nama. Kata nama, betul. Kata nama khas. Buang. Kata kerja. Kata kerja. Buangan. Kerja. Buangan. Kata nama. Buangan. Seterusnya, pembuangan. Pembuangan kata nama juga. Okey. Seterusnya, membuang. Kata kerja. Kata kerja. 27. Indah. Adjektif. Betul. Terindah. Terindah. Terindah menunjukkan sifat. Jadi, adjektif. 29. Keindahan. Indah kata adjektif. Tetapi menerima imbuhan ke-an. Jadi, Nama. kata nama keindahan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey. Kita pergi pada sintaksis, betul? Okey. Oh, jauh. Okey, yang ini kita dah buat kan? Sekarang kita pergi kepada bentuk kata. Okey. Kata tunggal. Perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau proses pembentukan kata. Jadi contoh yang saya beri kat situ, tin, mentua, belimbing. Saya nak sentuh perkataan mentua, bukan mertua. Ya, mentua. Ini antara kesilapan yang selalu masyarakat buat. Jadi kita sebagai penulis betulkan. Okey. Yang kedua, kata terbitan, macam yang saya sebut tadi, yang dah terima imbuhan. Kata ganda, kata majmuk, konsep. Okey, kata majmuk contoh. Tengah hari. Tengah maksudnya kat tengah-tengah. Hari menunjukkan hari. Tapi bila kita gabungkan menjadi kata majmuk, tengah hari menunjukkan suasana pada waktu hari tersebut, waktu panas, matahari tegak atas kepala. Ejaan tengah hari, cuba lihat, mesti jarak. Ya, bukan rapat. Okey, sekarang kita lihat 15 kata majmuk yang telah mantap. Ada 15. Antarabangsa, Suruhanjaya, Beritahu, Bumi Putra, Jawatan Kuasa, Matahari, Kaki Tangan, Sukarela, Olahraga, Kerjasama, Tanda Tangan, Pesuruhjaya, Setia Usaha, Tanggungjawab Warga Negara. Jadi antara formula yang saya gunakan untuk bantu murid saya hafal, saya gunakan cara macam ni. Okey, untuk yang pertama, anta. Boleh catat anta.
Yang kedua, suruh. Beri bumi Jawa. Saya orang Jawa, nama markom tu Jawa. Mata, kaki, suka, olahraga tu olah, kerja, tanda, pesuruh, setia, tanggung, warga. Nampak? Okey, cara dia macam ni. Kanan. Okey, tangan kedua. Anta, suruh, beri bumi Jawa. Beri bumi Jawa. Mula. Anta suruh, beri bumi Jawa. Beri bumi Jawa. Mata, Kaki, suka olah kerja. suka olah kerja. Tanda, Pesuruh, setia, tanggung warga. Bolehlah tunjuk ke anak cara nak hafal macam tu. Selalu kalau kat kelas saya menyanyi sekali. Jadi pandai-pandailah buat lagu dengan anak. Okey. Anta suruh beri bumi Jawa. Anta suruh beri bumi Jawa. Mata, kaki, suka olah kerja. Tanda, pesuruh, setia, tanggung warga. Dan pulanglah nak buat lagu apa-apa, yang rasa kita pandai nyanyi dan murid pun boleh ikut nyanyi. Suka-suka hati kita je. Okey, seterusnya. Ada soalan tentang aspek morfologi? Tentang perkataan? Tadi muka surat 8 kata majmuk kena ada jarak kan? Muka surat 8. Kata majmuk contoh tu tengah hari ada jarak. Jadi 15 kata majmuk jadi 15 kata majmuk yang telah mantap ni tak ada jarak. Betul, sebab itulah maksudnya macam ni. 15 perkataan kata majmuk yang telah mantap ni, ejaannya telah diterima sejak dulu dan orang telah mengguna pakai dengan tanpa jarak sehingga Dewan Bahasa mengambil keputusan okey, tak payah jarak. 15 perkataan ini sahaja. Sebab tu tak ada cara lain untuk ingat kecuali hafal 15 perkataan ini. Selain itu semua jarak. Sebenarnya perkara ini pernah kami cikgu-cikgu dan juga ahli-ahli bahasa timbulkan kepada Dewan Bahasa. Kenapa kita nak gabungkan? Sebab boleh menimbulkan kekeliruan. Tapi jawapan Dewan Bahasa off record takkanlah 15 saya tak boleh hafal. Macam tu. Jadi tak apalah, 15 dan perkataan ini telah dicatatkan di kamus Dewan. Okey? Jadi kena ingatlah, sebab tu saya masukkan dalam buku ni. Maklumat ni penting supaya anak-anak tak tersilap dalam menjawab bahagian mengenal pasti kesalahan bahasa. Okey, sekarang kita pergi pada bahagian sintaksis. Sintaksis tentang ayat. Bila kita cakap tentang ayat, ada frasa. Masih ingat lagi zaman sekolah dulu? Kita belajar frasa, belajar klausa, belajar ayat. Jadi, bila frasa, dari kata nama jadi frasa nama. Dari kata kerja jadi frasa kerja. Dari kata adjektif jadi frasa adjektif. Ada frasa tugas tak kat situ? Frasa tugas tak ada. Tetapi daripada golongan kata tugas, kata sendi nama boleh membentuk frasa. Okey? Jadi hanya ada 4 jenis frasa dalam bahasa Melayu. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Tak ada frasa tugas. Klausa. Siapa masa sekolah cikgu dia ajar klausa? Siapa kali pertama dengar perkataan klausa? Ada kali pertama. Terima kasih kerana mengaku. Yang lain malu-malu. Okey. Klausa sebenarnya aspek yang penting. Dan kalau balik rumah cubalah tanya anak-anak, cikgu ajar klausa tak? Kalau cikgu tak ajar klausa, bagi tahu anak-anak, suruh tanya cikgu. Okay?
Cikgu klausa apa? Sebab apabila saya beri ceramah kepada guru-guru bahasa Melayu, apabila saya berkongsi dengan cikgu-cikgu bahasa Melayu, saya memang tekankan, jangan tak ajar klausa. Klausa sangat penting sebenarnya, sangat membantu apabila budak-budak nak menukarkan susunan ayat. Tapi banyak cikgu skip benda ni. Okey, dia satu saja, sama ada cikgu mungkin nak terlepas pandang ataupun cikgu tak faham. Bila tak faham, cikgu tak yakin nak ajar. Itu saja. Sebenarnya dulu pun saya mengalami masalah yang sama. Dulu saya takut nak ajar klausa dekat budak-budak. Saya cakap terus terang. Tapi apabila saya dah semakin tua, tak adalah tua sangat, dalam lebih kurang 10 tahun sebelum ni lah. Okey, apabila saya dah mula aktif menulis rujukan dan menulis dengan berita harian untuk kertas model SPM, jadi saya memang kata, bersalahnya aku tak ajar klausa dekat budak-budak. Ya? Jadi kena ajar klausa. Jadi kalau budak kecil-kecil tu tak payahlah, anak sekolah rendah tu sebenarnya silibus sekolah rendah sangat kasihanlah dekat anak-anak. Okey, tapi kita nak buat macam mana sistem macam tu. Okey, tapi anak-anak sekolah menengah terutamanya tingkatan 4 dan 5 mesti tahu apa dia klausa. Kalau anak-anak tak tahu klausa, tak pernah dengar cikgu dia cakap, okey, jadi minta dia tanya cikgu dia ataupun baca sendiri. Sekarang maklumat kat ujung jari, ya. Tak faham, tanya cikgu. Okey, jadi klausa ada 2 jenis, bebas tak bebas. Seterusnya tentang ayat. Jadi bila kita nak bina ayat, ada ayat dasar, ada ayat tunggal, ada ayat majmuk. Dan jenis ayat pula ada 4, ayat penyata, tanya, seruan, perintah. Okey. Jadi saya ada buat satu latihan ringkas yang tu boleh baca sendiri. Okey. Kita laju sikit. Cuba tengok yang kedua lah, klausa bebas dengan klausa tak bebas. Jenis frasa okey kan? Dah biasa, cikgu pasti ajar frasa. Sebab kalau cikgu tak ajar frasa, nanti cikgu tak boleh nak ajar pola ayat. Okey, seterusnya klausa. Klausa bebas. Klausa bebas maksudnya klausa yang menjadi ayat dasar dalam sesuatu ayat. Ia ayat induk, ayat tunggal yang lengkap. Contoh, saya ke kedai. Itu dah cukup dah. Tapi kalau ayat tu, saya ke kedai membeli roti. Kalau tiba-tiba saya jumpa dia. Saya kata membeli roti. Adakah ayat tu difahami? Jadi, membeli roti tu ialah klausa tak bebas. Dia tak boleh berdiri sendiri. Tapi kalau saya beritahu dia, saya ke kedai. Faham kan? Saya ke kedai. Okay, jadi saya ke kedai membeli roti. Dia ada klausa bebas, klausa tak bebas. Bebas maksudnya dia boleh berdiri sendiri. Dia tak kisah. Dia boleh bersendirian pun orang faham. Ya? Jadi, yang tadi tu membeli roti, dia tak bebas. Dia terikat dengan orang lain. Baru orang boleh faham. Okey, jadi kita lihat klausa tak bebas. Bahagian subjek dan predikat dalam ayat yang dikepalai oleh kata hubung pancangan. Keluar pula pancangan ni. Okey, bolehlah rujuk nanti kat rumah apa dia kata hubung pancangan. Tapi itu saya dah senaraikan dah kata hubung pancangan kerana untuk bahawa yang walaupun jika semoga. Kalau tiba-tiba saya jumpa orang, saya kata yang sakit itu. Orang tak faham kan? Kalau saya kata pakcik yang saya pakcik itu yang sakit. Contoh macam itulah. Jadi, kata hukum pancangan tu yang menandakan dia klausa tak bebas, tak boleh berdiri sendiri. Kerana pening kepala. Orang tak tahu apa benda kerana pening kepala. Saya berehat kerana pening kepala. Baru ayat tu penuh. Okey, seterusnya untuk bahagian ayat, subjek dan predikat. Pola ayat, masih ingat tak pola ayat? Pola ayat ada 4 pola, frasa nama, frasa nama, frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif, frasa nama, frasa sendi nama. Okey, jadi ada binaan ayat dan susunan ayat, ragam ayat, ada ayat cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, saya nak bagi panduan sikit Kalau anak-anak kepada kawan-kawan,
boleh kuasai semua yang saya senaraikan kat depan, ia tak akan ada masalah untuk bahagian tata bahasa, kemahiran bahasa SPM. PT3 pun sama, sebab PT3 sekarang dah ikut format SPM, bahagian soalan tata bahasa. Jadi ini ialah benda-benda yang penting, maklumat yang penting. Sebenarnya modul ni saya ambil daripada modul untuk PT3 dan SPM, bahagian tata bahasa. Sebab berdasarkan pengalaman saya, benda ni ialah kata kunci untuk aspek kemahiran bahasa. Jadi kita lihat pada aktiviti 2. Kita nak analisis ayat. Kalau kawan-kawan dapat jawab semua betul, balik rumah boleh ajar anak dapur. Sila analisis ayat berikut dengan menentukan golongan kata, jenis frasa, jenis klausa dan kajian tentang ayat. Jadi cuba buat yang tu semua sekali. Muka surat 12, muka surat 13. Tanya kawan sebelah pun boleh, depan belakang pun boleh, ini bukan periksa. Ada tak bahagian yang terlupa? Ada nak tanya angkat tangan. Senang cikgu nak tengok. Okey, ada tak yang lain nak tahu apa beza kata dengan frasa? Contoh kata nama, frasa nama. Ada tak yang nak tahu? Nak? Okey, nak saya terangkan sikit. Okey. Kata kalau kata, saya contohlah bagi ayat Okey, contoh ayat tu. Puan orang yang comel suka membaca buku. Saya terangkan sekali lah pula. Dia puan orang yang comel, ini subjek. Ini subjek. Suka membaca buku, yang ini kita panggil predikat. Okey. Kita lihat sama-sama. Puan Nora yang comel. Puan Nora, nama orang betul? Ini kita panggil kata nama. Yang ini kita panggil frasa. Apabila kata nama merupakan aspek dominan dalam ayat tersebut, dia akan terus jadi frasa nama. Okey? Kita tengok predikat pula. Suka membaca buku. Apa perkataan yang pertama? Suka. Suka. Suka tergolong dalam kata apa? Suka, benci. Adjektif. Jadi suka ni ialah kata adjektif. Jadi frasa ni semua ni, dia jadi frasa adjektif. Semua sekali dia borong. Jadi pola ayat ini ialah frasa nama diikuti oleh frasa adjektif. Faham tak setakat ni? Okey, kita cuba satu lagi.
Rumah itu amat besar. Mana subjek? Rumah itu subjek. Ini subjek. Amat besar predikat. Rumah kata apa? Kata nama. Jadi ini semua jadi frasa nama. Kita lihat amat kata apa? Amat kata apa? Amat akan telah sungguh. Kata apa? Kata tugas. Dia sebenarnya kata penguat. Yang adjektifnya besar. Betul? Ini kata tugas. Adakah kata tugas termasuk dalam frasa? Saya dah ingatkan tadi. Apabila dia tak termasuk dalam frasa, kita tengok yang sebelah dia. Ini kata adjektif. Jadi kata adjektif, jadi semua benda ni dia jadi frasa adjektif. Okey? Kita cuba satu lagi. Apa tu? Macam tak apalah, angkat ke kelas sebelah. Dengar suara cikgu je. Okey? Telinga pasang dekat suara cikgu je. Jangan dengar suara cikgu lain. Okey, kita tengok ayat ni. Adik akan ke kedai. Mana subjek? Adik. Mana predikat? Akan. Akan ke kedai predikat. Adik kata nama. Jadi subjek tu frasa nama. Akan ke kedai. Akan kata apa? Akan kata tugas. Okey, jadi kita tengok yang sebelah dia. Ke kata apa? Ke kata sendi nama. Tak apa, balik buat ulang kaji lagi. Besok cikgu tanya. Ke kata sendi nama. Jadi frasa ni frasa sendi nama. Jadi pola ayat dia FN diikuti oleh FS. Okey. Tak apalah, tak ambil SPM lagi dah. Okey. Jadi tu selesai. Itu beza kata dengan frasa tadilah, Okey, sekarang kita pergi tengok sama-sama. Okey, ayat ni. Nur memberitahu Nona bahawa menulis buku adalah mudah sahaja. Nur kata apa? Nama. Nur kata nama. Memberitahu kata kerja Nona. Kata nama bahawa. Bahawa apa? Bahawa ni kata hubung pacangan. Jadi dia kata tugas. Okey? Menulis kata kerja. Buku kata nama. Adalah kata tugas. Dalam kata tugas, dia bertindak sebagai pemberi. Dalam bahasa Melayu, kata tugas, kita panggil kata pemberi. Dalam bahasa Melayu, hanya dua sahaja kata pemberi. Ialah. Ialah, adalah. Ini pun masalah besar ni. Bila nak guna ialah, bila nak guna adalah. Ialah diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Selepas adalah kata adjektif atau kata sendi nama. Jangan kata kerja. Adalah disebabkan oleh salah. Adalah disebabkan. Disebabkan kata kerja pasif. Rumah. Okey. Jadi dia kata, jadi tolong ingat, selalu orang akan buat lepas kata adalah dia guna kata kerja. Sebab itu kesilapan. Kita panggil lewah. Maksudnya itu kesilapan tata bahasa lah. Jadi hanya untuk selepas adalah adjektif dengan kata sendi nama. Ulang mana? Ialah. Okey. Lepas ialah, okey, saya tulis. Saya pusing sikit. Kalau kat kelas ni penuh whiteboard ni. Selepas ialah kata nama. Kalau adalah kata kerja, kata adjektif atau kata sendi nama.
Dia kata nama boleh, frasa nama, dia sama lagu kawan. Okey, mudah kata apa? Mudah kata adjektif sahaja. Pun kata tugas. Analisis frasa. Okey, analisis frasa. Nur. Nur kata nama, jadi frasa apa? Frasa Frasa nama. nama. Memberitahu nona, memberitahu kata kerja, jadi frasa kerja. Menulis buku, frasa kerja. Mudah sahaja. Mudah kata apa? Mudah kata adjektif, jadi frasa adjektif. Klausa. Mana klausa bebas, klausa tak bebas? Okey. Ini ialah penanda. Nur memberitahu nona, itu klausa bebas. Bahawa menulis buku adalah mudah sahaja, klausa tak bebas. Okey. Nur memberitahu nona, itu klausa bebas. Bahawa sampai habis, klausa tak bebas. Okey, seterusnya analisis ayat. Dah boleh kan mana satu subjek predikat? Boleh? Ayat ni tentang apa? Mana subjek dia? Nur. Nur. Nur saja subjek. Daripada memberitahu sampai sahaja tu semua predikat. Pola ayat. Pola ayat frasa nama diikuti oleh apa? Memberitahu kata apa? Kata kerja, jadi frasa kerja. Susunan biasa. Okey. Ini susunan biasa. Sebab apa? Sebab subjek kat depan. Subjek kat depan. Orang yang baca kita tentang apa tu kat depan. Dia jadi ayat songsang. Cara senang untuk songsangkan ayat, semua predikat kita bawa pergi depan. Semua predikat tu kita bawa ke depan. Terbalik. Memberitahu nona bahawa menulis buku adalah mudah sahaja, Nur. Itu paling mudah. Tapi sebenarnya ada cara lain lagi. Ada 3 cara lain lagi. Maksudnya boleh juga bahawa menulis buku adalah mudah saja, Nur memberitahu nona. Apa boleh juga. Dia ada banyak cara. Tapi yang cara paling senang itulah mudahkan saja predikat. Okey, sudah. Okey, ayat aktif, ayat pasif. Kita tak perasan. Tetapi yang saya perasan, penulis suka menggunakan ayat pasif. Kita jarang menggunakan ayat aktif. Ayat aktif ni macam ayat formal sangat. Ayat aktif maksudnya memberitahu, menyatakan, mengatakan. Macam itulah imbuhan mekan. Imbuhan mekan kita guna untuk kata kerja. Selalu kita akan kata perkara ini telah dibincangkan oleh mereka, dibincangkan. Kita tak kata mereka membincangkan, ayat itu macam rigid sangat. Sebenarnya kita banyak gunakan ayat pasif. Jadi macam mana nak kata ayat pasif? Saya nak bagi contoh sahaja. Ali membaca buku. Ini ayat paling senang lah. Asyik-asyik Ali Abu Ahmad. Okey, ni ayat aktif sebab kata kerja aktif. Kalau kita nak pasifkan, objek kita bawa ke depan. Buku dibaca oleh Ali. Ini ayat pasif. Saya nak kita cuba satu lagi. Ini pun kebanyakan penulis membuat kesilapan. Bukan tak tahu, terlupa. Okey, cuba pasifkan. Buku 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 saya baca. Buku saya baca. Apabila saya, aku, beta, hamba, kau, awak, engkau, diri pertama, diri kedua dipasifkan, tak boleh oleh. Tolong banyak sangat buat silap. Sedih je. Okey. Diri pertama
kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua. Diri kedua tu yang diajak bercakap lah. Awak, kau, kamu, kalian, tuan hamba. Apabila kita pasifkan, tak boleh, ada boleh. Jadi macam mana cara dia? Buku saya baca. Kalau tak nak saya lah. Awak membelikan kamus. Okay. Mana objek dia? Ini kata kerja. Kamus. Kamus awak beli salah. Belikan. Imbuhan di belakang ikut. Kan? Ikut. Yang kita ubah sebenarnya kalau pasif D saja. Betul tak? Membelikan, dibelikan. Tapi kalau diri pertama, diri kedua, kan masih ikut. Siapa yang dah pening? Banyak dah pening? Pening sangat? Banyak sangat dah? Memang banyak sangat. Tapi tak apa. Maksudnya kiranya kita macam apa? Kita tengok sekaligus semua. Nanti ada masa tengok satu-satu. Ya? Okey. Jadi kalau diri pertama, diri kedua, jangan ada oleh. Ya? Seterusnya kita pergi cakap ajuh, cakap pindah. Masih ingat cakap ajuh, cakap pindah? Inilah soalan ni yang telah menyebabkan suami saya merajuk dengan saya. Nasib baik dia dapat kredit. Okey. Cakap ajuh dalam percakapan, perbualan, ada dialog. Ada dialog atau macam ni. Ali. Titik dua bertitik tu. Itu kita panggil cakap ajuk. Ataupun dalam pengikat kata, itu kita panggil cakap ajuk. Cakap pindah, kita ceritakan balik apa yang orang tu cakap. Dia konsep dia macam ni. Dah lama tak lukis ulang apa? Orang Libya. Okey, dekat sini orang A bercakap, dia bercakap, orang B dengar. Okey, ini dia dengar. Lepas tu C dengar pula perbualan mereka dan dia nak beritahu kepada D. Yang ini cakap ajuk. Yang ini cakap pindah. A memberitahu B bahawa dia akan berkahwin. Kata C kepada D. Selalunya kita akan guna memberitahu. Okey. Menyatakan, mengatakan. Okey, kita selesai yang tu. Yang paling penting sebagai penulis, kita kena tahu penggunaan tanda baca bila tulis dialog. Bila tulis cakap ajuk. Kat mana nak koma, kat mana nak titik, kat mana nak ada peringkat kata, ada jarak ke tak ada jarak, itu yang penting. Okey, seterusnya sistem ejaan. Sistem ejaan ni saya tak nak ulas banyak, saya beri nota sebab ini untuk pembacaan, jadi boleh tahu ada huruf besar, huruf kecil, ada atau tiada tanda sempang, se-Malaysia, se-sempang Malaysia, dieja rapat atau tidak, pra-sekolah, pra merupakan imbuhan pinjaman, dieja rapat. Apa-apa saja, pra, pasca, juru, tu semua kena rapat. Pola keselarasan vokal, ini untuk pengetahuan lah. Ya. Seterusnya, kelain konsonan, jawab P ataupun B. Okey, saya nak sentuh sikit tentang jawab ni. Kalau ikut prinsip pembentukan kata, jawab apabila diberi imbuhan akhiran an, dia akan jadi jawapan. Okey? Tapi kita biasa guna jawapan, betul? Dua-dua diterima pakai, tetapi yang gramatis ialah jawapan. Adakah anda bersedia untuk menggunakan jawapan mulai sekarang? Dan orang akan mengatakan anda pelik. Tapi itulah yang sebenarnya. Jawapan. Kalau tengok kamus dewan, untuk entry jawapan dia akan kata rujuk jawapan.
Maksudnya jawapan itulah yang tepat. Tapi kamus dewan dia akan masukkan semua perkataan yang wujud dan diterima pakai. Jadi cuma saya nak kongsikan yang gramatis yang tepat ialah jawapan. Tapi jawapan masih diterima kerana telah diterima pakai oleh rakyat Malaysia. Dia lebih kurang macam konsep 15 kata majmuk yang dah mantap pula. Okey, terusnya kelainan vokal, Boris. Yang tepat Bores. Terusnya ejaan kata pinjaman. Ini pun menjadi perbalahan. Ramadan. Kalau ejaan AMADAN dia tak ada bunyi Arab. Ada yang kata macam tu. Memanglah kita eja ikut sistem ejaan bahasa Melayu. Tetapi bunyi makhrajnya gunakanlah bahasa Arab. Tak ada siapa pun nak marah. Okey, eja Ramadan. Tapi tak kita nak sebut Ramadan, dia Ramadan. Lagi apa yang selalu keliru? Reda. Ejanya REDA. Tak kita nak sebut reda. Tentulah kita dah tahu dah benda tu. Mengharap reda Allah. Disebut dia huruf God. Sebab dalam bahasa Arab pun tak ada juga yang ada dalam bahasa Melayu. Contohnya bahasa Arab tak ada ca, tapi kita wujudkan ca kerana pertuturan percakapan kita. Ya. Jadi jangan lurus sangatlah nak ikut TH. Jadi kita kena betulkan, kita kena biasakan. Jadi banyak benda-benda macam ni. Sama juga macam Muharram. Dia kata kalau Muharram, kalau sebut Muharram tu macam bunyi dia macam tak sampai maksud. Tapi ejaan dia ada satu R saja. Muharram. Uhwah. Ini pun satu hal lagi. Uhwah. Berapa banyak W kau nak letak? Okey. Uhwah. UKHUWAH. Uhwah. Okey. Dia macam ni saja. Sistem ejaan ini. Jawapan. Ingat. Okey. Uhwah. Jadi tolong betulkan. Sebab penulis yang ada di sini memang merapatkan uhwah. Alhamdulillah uhwah terjalin. Tapi eja 2W. Geram aja tengok. Okey, seterusnya. Kita tengok. Okey. Yang ni kesalahan ejaan ni banyak. Saya tak berniat untuk berkongsi macam mana cara nak betulkan. Sebab kawan-kawan boleh cari sendiri. Macam mana cara dia? Semua ada telefon, semua ada internet. Keluarkan telefon sekarang. Okey. Sekarang saya nak kawan-kawan type dekat Google tu, kat bahagian search, tulis ejaan eja. Tekan.